Ian Philip, aksi yang cukup hebat, berintensiti tinggi daripada di Stadium Nasional Bukit Jalil, mana perlawanan di antara Malaysia dan juga Vietnam, aksi peringkat kumpulan kelaikan Piala Asia 2027 di Arab Saudi, mana mereka sedang merebut 3 mata yang cukup berharga, dan hanya satu sahaja slot untuk ke Piala Asia yang akan ditawarkan dalam saingan kumpulan F ini. Walaupun ini saingan peringkat kumpulan, tetapi kedua-dua pasukan mengetahui 3 mata itu cukup berharga, terutamanya untuk Malaysia. Mereka kira mereka bermain di Bukit Jalil terlebih dahulu sebelum mereka akan bermain sekali lagi di Vietnam bagi perlawanan terakhir dalam saingan peringkat kumpulan. Nampaknya ada 2 pertukaran yang dilakukan terus. Kim Sang-sik sebelum bermula aksi separuh masa yang kedua ini bersiap sedia. 2 pemain di tepi padang ketika ini. Yang sedang masuk ke dalam ialah Pham Lee Duc dan juga Pham Tuan Hai. Jadi ada 2 pertukaran, sememangnya menarik, sememangnya akan memberikan impak untuk Vietnam. Tuan Hai, penyerang berusia 27 tahun, sudah mempenjaringkan 8 gol bersama dengan skuad Vietnam dalam 37 penampilan. Manakala Pham Lee Duc, pemain pertahanan yang akan melakukan debut bersama dengan skuad Vietnam pada malam ini. Pemain-pemain sedang mengambil posisi. Garces beraksi dengan baik di separuh masa yang pertama untuk memastikan kesukaran buat Vietnam. Holgado di penghujung aksi separuh masa yang pertama bertembung kepala dengan pemain Vietnam. Ada sedikit pendarahan, namun beliau masih lagi mampu untuk meneruskan aksi sambil mungkin ada sedikit masalah teknikal yang sedang dihadapi ataupun ada mengambil ke tempat memastikan kesemuanya dalam keadaan baik untuk memulakan aksi separuh masa yang kedua. Malaysia menentang Vietnam, saingan kumpulan F, kelaikan Piala Asia 2027. Lambungan ke depan terus dilakukan oleh Vietnam ketika ini. Bahaya. Jason Pendant, satu setup dan percubaan dilepaskan dari luar kawasan kotak penalti. Gerakan serangan pertama dari Vietnam di separuh masa yang kedua ini, Nazam. Sebuah amaran yang cukup awal dilakukan oleh pemain Vietnam. Harus berhati-hati. Mungkin mereka datang dengan taktikal yang berbeza di separuh masa yang kedua. Tidak boleh drama kerana kita tahu Vietnam pasukan yang cukup liat daripada segi taktikal dan bagaimana mereka bertahan. Van V, nama ini keluarkan oleh Sang-sik sambil ketika ini Vietnam hadir sekali lagi dengan percubaan kali ini tepat ke arah Shihan Hazmi yang buat kali pertama melakukan tindakan penyelamat daripada percubaan Vietnam. Kaki kiri yang terpaksa dilepaskan kerana ada 2 pemain Malaysia yang cuba menutup ruang. Tapi ini permulaan yang cukup baik untuk Vietnam nampaknya, dengan 2 serangan yang berjaya dilakukan dan ada 1 free kick pula diberikan kepada mereka. Min Kao yang dikasari oleh Dion Koh sebentar tadi. Ada mengatakan handball kerana ia tidak memberikan foul kepada Vietnam. Simulasi yang dilakukan oleh pemain Vietnam menjatuhkan ataupun merebahkan diri. Bijak pengadil mengesan tindakan itu. Garces setakat ini berhasil dengan baik untuk mengawal segala gerakan pemain jersey 8
Vietnam, iaitu Chow Ngoc Quang. Saya rasa Thomas Gasser harus bijak membaca permainan ataupun intercept bola-bola yang cuba dilakukan kepada striker. Tidak di situ Thomas harus bijak untuk membaca permainan. Figueiredo mendapatkan foul. Ada pemain yang baru saja dibawa masuk, Pham Nhi Duc, berusia 22 tahun, melakukan debut untuk Vietnam. Ogano dengan tandukan. Dan Malaysia pula untuk melakukan serangan. Hector Hebel terpaksa ke belakang semula. Lantaran ke dalam buat Malaysia. Ini buat kali pertama di separuh masa yang kedua ini, Malaysia nampak semakin meyakinkan. Selepas 3 minit yang pertama, Vietnam memberikan asakan pada barisan pertahanan Malaysia. Baik, untuk mendapatkan Ngoc Quang. Pintas Figueiredo. Arif Aiman naik ke atas untuk memberikan sokongan. Joao Figueiredo masuk. Joao Figueiredo berjaya menghasilkan jaringan. Percubaan itu terbias dan masuk ke dalam gawang. Beliau mempersembahkan diri beliau di hadapan penyokong-penyokong Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jaringan yang sememangnya memberikan kelegaan buat Malaysia. 1-0 Malaysia di hadapan. Ya, sangat bijak. Kita lihat bagaimana dia mendapatkan bola di bahagian tengah, seterusnya dia melakukan larian bersendirian. Dia bijak, cukup tenang. Kita lihat walaupun diasak, dia tidak jatuh. Dan satu ruang yang diberikan beliau, inilah masa untuk dia melepaskan rambatan. Satu reflection. Dia bernasib baik kerana pemain Vietnam, mereka berundur untuk melihat bagaimana pemain ini melakukan larian. Dan saya rasa ini adalah satu tindakan bijak. Memang mana-mana goalkeeper pun tidak mungkin boleh melakukan save sebegini. Gol yang bijak, permulaan yang baik di separuh masa yang kedua. Ya, walaupun Vietnam yang lebih nampak garang di permulaan separuh masa yang kedua ini, tetapi Figueiredo berjaya untuk mendapatkan jaringan pembukaan buat Malaysia. Peluang untuk Arif Aiman pula masuk dalam kawasan penalti. Figueiredo dengan percubaan kedua, namun double save yang dilakukan Nguyen Philip. Hampir-hampir untuk 2 jaringan dalam masa 1 minit untuk Malaysia. Apakah reaksi yang akan ditunjukkan oleh Vietnam? Foul. Kominong yang melakukan kekasaran ke atas pemain Vietnam sebentar tadi. Ya, satu tekanan yang baik. Kita harus melakukan tekanan sebegini untuk terus mematikan tindakan mereka. Kita harus mencarikan gol yang kedua untuk mematikan pergerakan Vietnam. Bijak. Lihat sekali lagi ya. Larian yang sungguh menarik. Cuba kawalan itu sedikit jauh daripada kaki Arif Aiman, dan follow up daripada Figueiredo itu memang mungkin tidak boleh melepaskan ataupun menjadikan gol kerana dia dihalang di depan penjaga gol. Usaha yang baik. Kita harus teruskan usaha ini. Dalam untuk Malaysia, dan 1 gol di hadapan sememangnya ia memberikan sedikit kelegaan untuk Malaysia, tetapi penting untuk Malaysia mengekalkan momentum yang baik dan terus mencari jaringan yang kedua untuk memberikan keselesaan. Enam Hadir cuba melakukan serangan, tetapi baik ujian pertahanan dilakukan. Ke depan, Figueiredo sekali lagi dengan satu pressure yang sedang dilakukan di situ. 2 goals
Sudah berjaya mengawal dengan baik, tetapi beliau dengan pantas cuba melakukan recovery, tapi akhirnya linesman memberikan lontaran ke dalam kepada Vietnam. 3-1 John Coles yang baru saja menandatangani kontrak bersama dengan Cerezo Osaka di Jepun selepas 3 musim bermain di Buriram. Tempo ini harus dikekal dengan corak kepantasan dan juga larian mereka. Kita harap ia terus dikekalkan oleh setiap pemain. Figueiredo ditarik di situ, terus whistle ditiup pengadil untuk memberikan free kick kepada Malaysia. Adalah satu kawalan yang kemas. Bijak walaupun tidak keras tarikan itu. Dia bijak untuk mencuri peluang. Sekurang-kurangnya dia boleh berehat seketika dia. Ya, pemain harus bijak seketika untuk mencari foul seperti itu. Arif Aiman untuk Figueiredo dalam kawasan kotak penalti Holgado sebenarnya tidak berjaya untuk melakukan gerakan yang lebih baik di situ. Arif Aiman menekan dan berjaya mendapatkan lontaran ke dalam untuk Malaysia. Jason Penn tidak berpuas hati dengan keputusan yang diberikan oleh pengadil. Baik, satu pressure yang dilakukan oleh Arif Aiman tadi. Dia tidak takut, dia cuba juga untuk mendapatkan bola itu. John Coles bersiap sedia untuk melakukan lontaran. Kurang baik, hanya ke arah lawan saja. Muncul clearance itu berjaya sampai semula bola kepada penguasa Malaysia. Ia sabar dengan lambungan untuk Figueiredo. Joao Figueiredo mengacah, namun beliau tidak mampu untuk melepaskan percubaan yang lebih baik. Dia mengeluarkan bola. Joao Figueiredo ke belakang semula. Cominong, Rodrigo Gado. Malaysia sedang bermain dengan cukup baik ketika ini. Matthew Davis untuk Dion Coles. Arif Aiman. Baik tadi yang dilakukan dan beliau dikasari ditarik di situ. Free kick untuk Malaysia. Dan akhirnya layangan kad kuning yang pertama diberikan kepada pemain jersey 14 Vietnam, Nguyen Huang Duc, selepas menarik Arif Aiman. Ya, semakin confident Arif Aiman kita dapat lihat. Ya, itu adalah satu. Ada tindakan susulan sebenarnya. Kita lihat bagaimana boot yang terkaman. Itu. Ya. Juga tidak ada VAR. Saya rasa mungkin lebih keras juga hukuman selain kad kuning ini boleh diberikan. Wang Duc dilayangkan kad kuning pertama perlawanan ini. Setakat ini Hussein Abu Yahya tidaklah begitu strict untuk memberikan kad. Akhirnya beliau terpaksa melayangkan kad kuning. Tumpuan sekali lagi terarah untuk Malaysia. Free kick. Biarkan untuk John Coles melakukan satu antaran ke far post. Cuba melakukan satu setup. Percubaan untuk Malaysia. Sayang sekali. Adakah bola sudah pun melepasi garisan belakang? Nampaknya tidak. Ya, satu set piece yang baik. Mungkin step yang terhad untuk Noah melakukan lembatan. Cominong. Joao Figueiredo untuk Holgado. Sekali lagi Joao Figueiredo berjaya mengesan Dion Coles yang tidak dikawal. Satu low cross, tetapi terlalu ke belakang. Akhirnya clearance untuk Vietnam. Bijak Shiri yang dilakukan Cominong. Tarang ke dalam untuk Malaysia. Mainan yang cukup baik.
Tekanan demi tekanan diberikan Malaysia kepada barisan pertahanan Vietnam. Dan diharapkan mampu untuk menjelmakan jaringan yang kedua itu. Arif Aiman ditarik. Jackson Pendant sekali lagi cuba menyukarkan tugas Arif Aiman. Davis ke belakang untuk Shihan. Cuba mendapatkan Dion Coles. Garces untuk Hector Hebel. Joao Figueiredo menjaring gol setakat ini untuk Malaysia. Fernando Garces. Matt Davis untuk Dion Coles. Obai hantaran ke depan untuk Arif Aiman dengan satu hantaran untuk Holgado. Sentuhan yang cukup baik pada Rodrigo Holgado untuk memberikan jaringan yang kedua buat Malaysia. Arif Aiman bijak untuk menyedari Holgado dan Holgado dengan penuh ketenangan menyelesaikan tugas di hadapan gawang untuk menewaskan penjaga gol 2-0 untuk Malaysia. Sentuhan daripada 3 pemain. Dilihat bagaimana Dion Coles melakukan hantaran kepada Arif Aiman bijak. Saya rasa di situlah terletaknya kepintaran Arif Aiman yang melihat Holgado yang berada kedudukan yang cukup selesa untuk menyambut hantaran itu. Dilihat bagaimana Arif menjeling dan sentuhan yang baik, kontrol ball first touch itu sebenarnya yang membuatkan Holgado bijak, tidak perlu terburu-buru, hanya buat satu tapping yang cermat untuk masukkan bola itu ke dalam jaring. Ketenangan yang ditampilkan oleh Holgado di hadapan gawang untuk menewaskan Nguyen Philip. Kerakyat untuk Peter Klamowski. 2-0 Malaysia di depan. Kita semakin selesa. Ya, saya rasa dengan tekanan yang dilakukan oleh skuad kebangsaan, mereka berhak untuk mendapatkan gol yang kedua itu. Dan kita harap teruskan lagi memberikan tekanan untuk mendapatkan gol yang ketiga seterusnya, mematikan tempoh permainan pasukan Vietnam. Selang 10 minit selepas daripada jaringan pembukaan daripada Joao Figueiredo, Holgado pula menempah nama selaku penjaring gol kedua buat Malaysia. Walaupun ada 30 minit lagi Nazam, Ya, tapi kita tahu kita boleh rasa kemenangan yang diintai sejak 11 tahun yang lalu itu Nazam semakin menghampiri kita. ya, kita harap itu berlaku dan Apa yang penting fokus. fokus dan juga pemain harus tahu peranan masing-masing. Sambil itu Nguyen Quang Hai dibawa masuk untuk menajamkan, untuk memberikan lagi mungkin impak yang lebih positif pada Vietnam. Holgado berjaya menolak bola untuk mendapatkan Arif Aiman yang sedang menggelecek, dikawal rapat 3 pemain Vietnam ketika ini, tetapi akhirnya terpaksa akur dan hanya clearance mudah. Tetapi ada sentuhan terakhir yang terkena pemain Malaysia, lontaran ke dalam untuk Vietnam. Baik pressure yang sedang dilakukan, tapi kurang menasib baik. Hector Hebel di situ untuk meneruskan pressure yang baik daripada Joao Figueiredo. Vietnam ketika ini sedang melakukan serangan pula. Ya, kita lihat bagaimana apabila rakan tu hilang bola, ada rakan yang lain datang membantu untuk mendapatkan semula bola itu. Itu adalah satu komitmen yang baik ditunjukkan oleh pemain di atas padang. Yokus. Bagaimana lagi pertukaran yang dilakukan oleh Peter Klamowski. Menekankan seperti mana kesebelasan pertama yang diturunkan dan ia membuahkan hasil yang positif untuk Malaysia. Hector Hebel. Dua liner untuk Arif Aiman.
terpaksa merantau ke belakang semula. Dalam kedudukan 2-0 sebenarnya Nazab, game management sangat penting. Ya. Mereka harus kawal permainan dan jangan hilang bola terlalu cepat. Dan mula mengaturkan semua gerakan mereka. Itu Evrel. Komino. Komino berjaya mendapatkan foul selepas terjahan ataupun tarikan yang dilakukan di situ oleh Chow Mok Guang. Akses biarkan untuk Syahna Azmi. Cuma mendapatkan Arif Aiman. Diongkos ketika ini Olgado. Arif Aiman bertukar hantaran pendek dengan Rodrigo Olgado. Hector Hebel. Guerrero untuk Komino. Malaysia sememangnya sedang mengawal perlawanan. Figueiredo hampir melepaskan diri tetapi kurang bernasib baik. Dilihat permainan yang sedang ditampilkan Malaysia cukup baik Nazar dengan hantaran-hantaran pendek di ruang-ruang yang sempit. Ya, memang itu yang harus mereka lakukan, relax dengan bola, tetapi perlu dikemaskan dari segi hantaran. Pemain harus bergerak dan aware dalam setiap hantaran-hantaran mereka. Tidak boleh terlampau relax juga kerana kita perlukan jaringan ketiga untuk terus mematikan langkah-langkah Vietnam. Kita tengok bagaimana mereka juga cuba untuk mendapatkan gol, menaikkan semangat pasukan mereka. Vietnam nampaknya ketika ini sedikit buntu dengan apa permainan atau corak permainan yang ingin ditampilkan. Belum lagi ada impak daripada Nguyen Quang Hai, pemain yang sememangnya mempunyai kualiti luar biasa. Nguyen Quang Hai, pemain yang mempunyai caps tertinggi untuk pemain yang aktif yang masih lagi bermain untuk Vietnam. Nguyen Quang Hai dengan 75, ini adalah penampilan ke-76 buat pemain yang berusia 28 tahun itu. Malaina, ini itu dah Sabah. Saya fikir referee juga telah menunjukkan satu corak kawalan yang baik. Garces perlu berhati-hati. Ya, setakat 65 minit ni Nazab, kita menyaksikan sebenarnya pengalih cukup baik Ya, dia mengawal perlawanan ini. dia tidak melata atau memberikan sepadan percuma dengan sewenang-wenangnya. Betul. Dia tidak akan melayan gerakan-gerakan yang ataupun cuba dilakukan oleh kedua pasukan. Terus belakang kepada Jihan. Baik daripada Dion Coles dengan turning. Ada option kiri dan kanan untuk Dion Coles. Apa yang ingin dilakukan oleh Dion Coles? Arif Aiman, low cross untuk Komino. Masuk! Wow! Cukup baik permainan yang ditampilkan oleh Malaysia. Sekali lagi Arif Aiman dengan assist yang cukup berkualiti. Komino berada di situasi yang tepat untuk menyudahkan jaringan itu. 3-0, Malaysia semakin selesa. Kita lihat bagaimana turning yang menarik dilakukan oleh Dion Coles, yang telah mematahkan bagaimana pemain Vietnam yang terkeliru daripada gerakan badan beliau seterusnya. Saya suka dengan larian beliau membawa ke depan dan Arif Aiman membukakan satu ruang option yang baik. Terlihat dia tidak tamak dan satu lorongan yang bijak Kobin Ong. Kita juga agak panik kerana saya nampak Ya, mungkin dia tidak gol. bukanlah sentuhan terbaik daripada bukan Komino. terbaik.
Tetapi nasib menyebelahi dia beliau. Nasib masih bersama dengan beliau. Jikalau tidak gol, apapun Gol tetap gol. bersyukur dengan gol ini. Itulah dia. Nampak sedikit tenang Peter Klimowski. Seperti mengetahui 3 mata itu semakin menghampiri Malaysia. Keraian daripada Kominong. Ya, seperti saya katakan tadi, kita harus cari gol lagi untuk terus mematikan gerakan Vietnam. Kalau boleh kita boleh dapatkan gol yang keempat, itu adalah lebih baik Ya, untuk menaikkan semangat. pemain, dan juga boleh diberikan ruang kepada pemain yang di bench untuk beraksi. Ya. Kerana ada pemain yang saya rasa sudah ada keletihan di atas padang. Ya, mungkin ini peluang masa yang terbaik untuk Klimowski menukar beberapa Ya. pemain. Itu sepatutnya berlaku. 3-0 Nazam. Ya. Pembelaan yang baik. Kerana saya fikir kita berhak dengan jaringan 3-0 ini. Ya. Dengan usaha dan juga komitmen pemain di atas padang. Ya, selepas tamat separuh masa yang pertama, mungkin ada sedikit kerisauan kerana kita tidak mampu untuk mendapatkan sebarang jaringan. Tetapi masuk second half ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya, seperti saya katakan di separuh masa pertama tadi, Arif Aiman akan menjadi lebih baik di separuh masa kedua, dan dia bijak. Dia mendapatkan satu ruang yang baik, melihat Kopi Ong yang mainkan peranan, membuka ruang untuk beliau melakukan satu assist kepada Kopi melakukan penyudah. Ya, pada ketika ini Malaysia hanya bertukar-tukar hantaran saja, dan Vietnam juga sebenarnya tidaklah melakukan pressing. Ya, Bila bola melepasi kawasan tengah, baru ada pressing dilakukan oleh Vietnam. ya betul. Bila ada Pitas di situ. Ya, kita harus simpan bola dengan lebih kerap, lebih lama, jangan hilang terlalu mudah. Dan dalam ketika kita melakukan hantaran-hantaran pendek, mungkin kita boleh melakukan satu counter attack ke depan. Sebenarnya akan menjadi kenangan terbesar Malaysia ke atas Vietnam jika kedudukan ini kekal 3-0. Ingatkan sekali lagi, kali terakhir Malaysia menang ke atas Vietnam adalah pada tahun 2014, di mana Malaysia menang 4-2 ke atas Vietnam 11 tahun yang lepas. Dan sejak itu 8 permainan perlawanan yang mereka bermain, 7 menang berpihak kepada Vietnam, dan hanya 1 seri sahaja Malaysia berjaya raih. Dengan revolusi ini, Nazar, Ya. perkataan revolusi itu, dia nampaknya ketika ini memberikan impak yang positif. Ya, kita harap ini satu permulaan yang baik untuk bola sepak kita, kerana mungkin terlalu lama merudum seketika, dan ini adalah satu tugasan yang besar sebenarnya, tapi kita harap dia dipermudahkan apa yang diusahakan untuk menaikkan imej bola sepak kita dengan membawa masuk pemain-pemain warisan. Nguyen Tien Lin dibawa masuk menyerang Vietnam itu untuk menggantikan Vo Huang Min Hua. Vietnam menambah seorang lagi pemain serangan, mengharapkan mereka mampu untuk sekurang-kurangnya melakukan jaringan dalam aksi perlawanan ini. Long goes untuk Arif Aiman. Walaupun muda, ketenangan Arif Aiman ini cukup luar biasa. Tak kira untuk Malaysia ataupun Jordan Takzim. Terang ke dalam untuk Vietnam. Waktu bakal menyaksikan pertukaran pertama untuk Malaysia, tapi kita lihat Arif Aiman Nazam 2 assist yang cukup berkualiti. Oh, nampaknya aksi debut akan diberikan juga
kepada seorang lagi pemain warisan. Penjaring gol kedua, Rodrigo Holgado akan direhatkan sambil kita melihat sekali lagi jaringan yang dilakukan oleh beliau. Bijak, pengalaman dan ketenangan. Ya. Itu yang Itu kualiti ya. itu kualiti. Kualiti. Itu yang kita perlukan di depan gol. Sentuhan itu yang kita harapkan boleh membantukan kita mendapatkan jaringan. Immanuel Machuca akan melakukan debut bersama dengan skuad Harimau Malaya. Ini adalah sentuhan pertama. Pemain muda cuba mengelecek bermain di Liga Argentina bersama dengan Vélez Sarsfield. Dipinjamkan dari Fortaleza dari Brazil. Inilah masanya untuk kita menyaksikan kesemua pemain-pemain baru yang baru saja diperkenalkan di atas padang. Ya, mereka perlu diberikan peluang untuk beraksi. Kerana Dari jauh mereka datang. mereka jauh, datang dari jauh untuk bersama dengan skuad kebangsaan. Anda boleh mengatakan apa-apa mengenai pemain warisan, tetapi mereka sebenarnya tak nak pemain Malaysia juga. Ya, itu yang kita kena akui Ya. bahawa mereka sekali adalah pemain kebangsaan. Dan pengesahan Immanuel Machuca menggantikan Rodrigo Holgado. Tukaran tunggal setakat ini oleh Peter Klamowski. Oleh Kim Sang-sik yang berasa kemenangan ke atas Manchester United apabila beliau menjadi jurulatih untuk Arsenal Stars, membawa 4 pemain Vietnam beraksi dalam perlawanan itu. Tetapi nampaknya pada hari ini nasib berbeza untuk Kim Sang-sik. Pasukan beliau nampaknya semakin menghampiri kekalahan ke atas skuad Malaysia. Tidabel belakang Tuira Zabal, Cases, Matt Davis, Captain Malaysia. Kelipat John Coles di sebelah kanan Malaysia cukup baik. Dia tenang, experience player yang dia tahu untuk meletakkan space yang baik untuk diri beliau menerima bola dan juga untuk melakukan serangan. Kini selepas daripada Machuca, percubaan jarak jauh mungkin menyedari Shihan tidak berada di hadapan gawang beliau yang dilakukan oleh Nguyen Tien Lin. Ya, kita dapat lihat satu vision yang cuba dilakukan. Kalau tepat mungkin boleh menghasilkan sesuatu. Tien Lin sudah pun menjaringkan 25 jaringan dalam 61 caps bersama dengan skuad kebangsaan Vietnam. Dan daripada 25 jaringan itu, 2 jaringan berjaya dilakukan ke atas Malaysia. Ini dia, Machuca. Tenang untuk Noah Liner. Yonkos. Semula untuk Noah Liner. Machuca. Jaya untuk melepasi seorang pemain. Cuba meneruskan larian, tetapi tackle yang kedua itu menjatuhkan beliau. Ya, saya suka pemain ini. Dia punya skill yang baik, Ya. skill individu yang menarik. Perlu diberikan lebih banyak bola kerana dia ingin involve dalam setiap pergerakan. Dengan sentuhan dan juga first time itu kita dapat lihat bagaimana pemain ini ada skill yang luar biasa Ya. yang boleh digunakan. Noah. Oh, larian diteruskan oleh Figueiredo untuk memastikan bola masih lagi dalam permainan. Baik kerja keras yang dilakukan oleh penjaring gol pertama Malaysia. Arif Aiman cuba menggelecek, cuba masuk. Tetapi pengadil mengatakan itu bukanlah satu faul. Tetapi baik idea yang dilakukan oleh Arif Aiman. Cuba memasuk di antara 2 pemain Vietnam. Bijak pemain ini kita dapat lihat Ada sedikit tolakan di situ, Nazab. memang
pandangan saya wajar diberikan penalti kerana halangan yang dilakukan oleh pemain ini menggunakan tangan. Agak malam. Mungkin juga Arif Aiman mengalami sedikit kegejangan otot dalam situasi itu. Jadi Peter Klamowski mungkin perlu melihat kepada bangku simpanan siapa yang boleh menggantikan Arif Aiman jika Arif Aiman tidak mampu untuk meneruskan aksi. Sambil Vietnam ketika ini sedang menguasai bola. Justin Bender masuk dalam kawasan kotak penalti. Cuba menggelincir. Sentuhan yang cukup penting di situ. Mentalnya dia masuk dah mesti. Malaysia perlu kekal fokus jika mereka tidak ingin dibolosi oleh Vietnam. Sini Pak. Suan Man, satu cross. Clearance yang kurang baik. Tapi sentuhan Tian Lin juga kurang baik. Kobinong cuba mengawal pergerakan Trong Tien An. Satu cross sekali lagi dilepaskan. Satu tandukan dan save untuk Shihan Azmi. Nguyen Tian Lin melakukan tandukan. Shihan dengan mudah menyelamatkan percubaan ini. Harus berhati-hati kerana Arif Aiman dalam keadaan yang tidak mampu lagi berlari. Kita diuji dan kita harap kita jangan dibolosi kerana itu penting. Kemudian Nguyen Tian Lin mencari gol pertama untuk Vietnam pada tahun ini. Setakat ini dalam 4 perlawanan pada tahun 2025, Nguyen Tian Lin belum lagi mampu untuk mendapatkan jaringan. Dan buat ketika ini beliau sebenarnya penjaring terbanyak untuk pemain yang masih lagi aktif bermain untuk Vietnam dengan 25 jaringan. Sekali lagi Vietnam berusaha keras untuk mendapatkan jaringan pertama mereka. Mudah saja dikeluarkan di situ. Mano Machuka gunakan skill untuk melepasi beberapa kawalan pemain sebelum terjatuh. Pemain berusia 25 tahun. Dapat penampilan dengan Larissa Smith, tetapi belum ada lagi jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Mano Machuka. Setakat ini di Liga Argentina. Saya rasa Machuka bila dimasukkan, dia masih lagi fresh. Dia ingin menunjukkan sesuatu. Mungkin pemain yang lain sudah dengan 3 jaringan mereka cukup dah rasa selesa. Tapi mungkin juga kita boleh menggunakan pemain-pemain di batu sepadan sebenarnya sama. Perlu ditukar untuk membuatkan lebih tempo permainan itu dikekalkan. Ya. Saya rasa Peter Klamowski mendengari apa yang dikatakan oleh anda Nazam, kerana Enrico Santos dan juga Gabriel Aroca bersiap sedia untuk dibawa masuk. Arif Aiman dan Corbinong akan direhatkan untuk baki 10 minit perlawanan. Jadi penampilan kedua untuk Gabriel Aroca, manakala Enrico Santos, satu-satunya pemain Malaysia yang beraksi di Liga Vietnam, juga akan beraksi untuk baki 10 minit terakhir. Sambil kita melihat sekali lagi, ini dia gandingan Arif Aiman dan juga Corbinong untuk jaringan ketiga sebentar tadi, Nazam. Ya, jelas memang Corbinong berhak dengan follow up yang dilakukan, memberikan option untuk Arif Aiman melakukan satu lorongan yang mudah untuk disudahkan oleh Corbinong. Kita mengharapkan ada impak juga yang boleh dilakukan oleh Enric dan juga Gabriel. Ya, kita harap ada satu lagi jaringan yang boleh dilakukan oleh skuad kebangsaan. Ya, untuk melengkapkan malam yang cukup gembira sememangnya. Setakat ini kita tidak boleh mengatakan 100% Malaysia akan memenangi perlawanan ini.
Walaupun perlawanan berbaki kurang 10 minit, tidak termasuk tambahan masa yang akan diberikan nanti. Philip ke depan, tanggup oleh Gabriel Roca. Oh, baik hantaran itu, tidak offside kata linesman. Perlu berhati-hati Malaysia. Percubaan jarak jauh yang dilepaskan di situ. Idea yang baik. Beliau menyedari tidak banyak option yang dimiliki. Tetapi percubaan yang dilepaskan oleh Pham Tuan Hai tersasar. Ya, satu through ball atau diagonal ball yang saya rasa itu adalah satu hantaran menarik berkualiti yang tepat ke kaki kawalan pemain ini. Yang saya rasa Puan Hai mungkin rembatan itu yang melidakkan jaringan apapun. Itu hantaran yang berkualiti sebenarnya. Free kick diambil oleh Malaysia. Roca ke belakang untuk Hector Havel. Young Cruz seperti menantikan Vietnam melakukan pressing ke atas beliau. Davis ke belakang. Sambungan dari Shihan Azmi. Telakan agak sedikit lambat Kevin Wilson daripada referee, tapi akhirnya ia memberikan juga free kick pada Vietnam. Anda melihat gandingan Noah Liner dan juga Hector Havel di bahagian tengah untuk Malaysia. Dan sedikit ulasan. Ya, setakat ini berkesan dua pemain ini mainkan peranan yang sangat penting di bahagian tengah. Ya, Noah Liner dengan agresif dan juga kita lihat bagaimana dia cuba untuk menang bola dalam setiap gerakan di bahagian tengah itu. Sambil satu lagi lambungan Shihan Azmi keluar. Perlu berhati-hati menjaga gol Malaysia itu. Ada sentuhan yang sangat tipis tetapi ia cukup untuk mengeluarkan bola ke tepi padang daripada Shihan. Jarang diuji tetapi apabila dipanggil dia nampaknya melakukan keputusan yang tepat dalam situasi itu. Kita jangan hilang fokus kerana sedikit kesilapan boleh memberikan gol untuk Vietnam. Offside untuk Pham Tuan Hai. Ya, kadang-kadang player dah rasa terlampau selesa, jadi hilang fokus dan kita harus kekalkan tempo yang tadi sebenarnya kita harapkan itu berlaku lagi. Gabriel Camero Roca yang sebagai pengganti Cornington di bahagian kiri pertahanan skuad Malaysia sememangnya. Kita melihat Cornington sudah berusia 34 tahun. Gabriel Roca baru berusia 23 tahun, bermain di klub di Spanyol, Tenerife. Vietnam sekali lagi hadir. Jason Pendant. Ross yang tidak berjaya melepasi John Cruz. Sangat tenang menolak bola pada Andy Dos Santos. Dengan pantas Vietnam cuba mendapatkan bola sebenarnya. Agak kecewa di situ Puan Hai. Saya rasa itu satu peluang yang menarik. Kita lihat dicelah pemain dan bijak pemain ini terus melakukan rembatan. Kalau tepat boleh menghasilkan sesuatu. Havel buka ruang kepada Gabriel Roca. Havel hantar bola ke depan. Larian yang baik dilakukan di situ. Selagi dalam penguasaan Malaysia, Gabriel Roca berusaha keras. Tapi
Vietnam berjaya mendapatkan semula bola. Dasar St. Terence. Yonkos. Hevel mengesan Machuca yang tidak dikawal. Ini dia Imanol Machuca. Imanol Machuca melepaskan percubaan tetapi ia terkena pemain Vietnam dan bola itu ke belakang Yonkos. Namun ada sentuhan pemain Vietnam jadi corner kick untuk Malaysia. Effort yang baik. Kita inginkan benda ini kerap dilakukan oleh Machuca di bahagian flanker. Tapi masuk ke dalam dan seterusnya melakukan rembatan ke arah gol pasukan Vietnam. Oh, standukan untuk jaringan yang keempat buat Malaysia. Hantaran yang cukup berkualiti daripada Enric Dos Santos. Dengan sentuhan tipis dari Dion Kos untuk memberikan jaringan yang keempat buat Malaysia. Memberikan kesengsaraan buat Vietnam pada malam ini, menambah kesedihan mereka. Berkualiti. Kemasukan pemain yang baru diberikan peluang setidak-tidaknya bagaimana Hendrik satu lencongan yang menarik. Set piece ini saya rasa sangat berkesan. Hantaran berkualiti, hanya cuba menyentuh saja bola itu. Itu adalah satu lencongan yang sungguh baik dilakukan oleh Hendrik. Yonko dengan jaringan kelima bersama skuad Harimau Malaya untuk jaringan yang keempat buat Malaysia pada malam ini. Dan itulah dia kerayaan buat Dionkos dan rakan-rakan sepasukan. Kredit untuk Hendrik dengan satu hantaran yang cukup berkualiti. Pujian untuk Dionkos untuk berjaya mendapatkan sentuhan. 4-0. Sebenarnya kita boleh menjadikan gol. Ya. Kalau kita ada vision yang baik, seperti yang saya katakan tadi, kita harus cari gol. Mungkin kita boleh dapat gol yang kelima, kita tidak tahu. Ya. Tapi itu yang harus kita kekalkan corak permainan kita. Machuca dengan satu through ball untuk Joao Figueiredo. Super kelas. Ya. Hantaran menarik di celah-celah pemain, larian yang saya rasa sangat baik daripada pemain ini. Machuca dan Figueiredo. Hantaran itu dan juga larian yang berkesan dan juga penyudah ataupun rembatan terakhir itu, ini adalah satu on the run yang menarik menuju bola itu. Kalau fokus, saya rasa dia adalah jaringan. Sekali lagi kita lihat itu dia through ball yang cukup baik daripada Machuca. First timer yang dilakukan. Ujul Nguyen Philip berjaya mendapatkan sentuhan. Jadi 3 minit tambahan masa buat malam yang cukup indah buat penyokong-penyokong skuad Harimau Malaya. Inilah yang kita pamerkan, kita akan berhasil di Arab Saudi. Sudah Ya, pasti. sudah pasti dengan kualiti pemain seperti ini, Azhar. Kita yakin. Kalau inilah tempo permainan yang kita kekalkan daripada game by game, tidak mustahil kita akan berhasil di Arab Saudi. Ya, itu yang sebenarnya kita harapkan. Oh, baik sikit daripada Imanol Machuca. Masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Tetapi ada sentuhan yang penting daripada Jason Pandon. Ya, saya suka apa yang dilakukan. Dia berani, dia cuba mencari keyakinan diri. Dan perlu ada pemain seperti itu. Berikan kebebasan kepada dia apabila dalam attacking third. Buat apa yang nak buat. Dan itu yang sepatutnya dilakukan oleh Machuca dengan kebatasan, dengan skill yang ada pada dia. Nampaknya penyokong-penyokong di stadium sudah memulakan kerayaan mereka. Dan mungkin perlawanan akan tergendala seketika sebentar tadi disebabkan kecederaan oleh Dion Kos dan 2 lagi pemain akan diperkenalkan Peter Klamowski di penghujung perlawanan ini. Stuart Wilkin dan juga Nazmi Faiz Mansur. Dion Kos melakukan tugas dengan cukup baik malam ini dan juga dengan satu jaringan yang berjaya dihasilkan. Ya, kita tahu dia jarang menghampakan bila diturunkan. Ya. Komitmen yang 100% yang diberi.
Victor Evel juga antara pemain yang saya rasa berjaya menghidupkan di bahagian tengah. Azmi Fahim Mansur menggantikan Hector Hevel di bahagian tengah. Emmanuel Machuca. Sekali lagi dengan larian-larian itu, tetapi kali ini mungkin sedikit salah faham antara beliau dan juga Gabriel Palmero. Tapi kita dapat lihat kualiti pemain ini, Ya. walaupun beberapa minit saja di atas padang. Itu sepatutnya ditunjukkan oleh pemain sekolah, berikan impak untuk yang pertama untuk buat coach pening. Lepas ni nak bagi siapa main. Ya, untuk Fazil itu masalah yang baik sebenarnya. Sebenarnya itu baik. Figueredo, mereka Malaysia sekurang-kurangnya ingin menambah satu lagi jaringan pada malam ini. Machuca ke belakang untuk Facundo Garces. Semula. Dan itulah dia whistle panjang dari pengadil mengesahkan kemenangan yang cukup selesa buat Malaysia. 4 jaringan yang berhasil di separuh masa yang kedua. Bermula dengan jaringan Joao Figueiredo pada minit yang ke-49. Diikuti 10 minit selepas itu Rodrigo Holgado. Minit yang ke-67, Javier Corbinong dengan jaringan yang ketiga sebelum jaringan terakhir dilakukan oleh Dion Coles pada minit yang ke-88 bagi memberikan kemenangan yang sememangnya diidamkan sejak 11 tahun yang lalu. Peter Klamowski menunjukkan revolusi Harimau Malaya bermula pada malam ini. Tanah dan syabas diucapkan kepada barisan pemain atas komitmen dan semangat yang ditunjukkan. Kemenangan yang sememangnya penting buat Malaysia dalam misi untuk ke Arab Saudi bagi saingan Piala Asia 2027. Kelibat pemain-pemain yang baru saja bersama dengan pasukan kebangsaan, bukan sahaja di bahagian serangan, juga di bahagian pertahanan. Johnny Razabal dan juga Facundo Garces membantu memudahkan tugas Shihan Azmi. Jadi tamat untuk aksi di antara Malaysia dan Vietnam. Kemenangan cukup selesa. Malaysia 4, Vietnam 0.